وأدخلنا الجنة مع الإيمان. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Ustaz nak mohon share dulu. Sementara kita tunggu sahabat kita yang lain sekejap, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, Masya Allah. Salam Sabtu pada pagi ini, insyaAllah, sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Okey, sihat semua sahabat-sahabat? Sekejap Ustaz perlahankan lagu sikit. Okey, sihat ke sama-sama sahabat? Okey, moga semua dalam keadaan yang sihat sejahtera, insya-Allah. Apa khabar dan selamat pagi Ustaz ucapkan kepada semua yang sanggup korbankan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita belajar. Tak lain tak bukan dalam edisi khas bersama dengan Ustaz. Ustaz apa? Ustaz Muhammad pada pagi ini, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dipersilakan jemput masuk dulu sahabat-sahabat. Ramai ada Ustaz tengok tu. Nak murid Ustaz ada tak kat sini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana nak murid Ustaz angkat tangan sikit. Yang mana bukan anak murid Ustaz pun angkat tangan. So siapa kena angkat tangan? Semua angkat tangan sahabat-sahabat. Okey, seronok berjumpa pada pagi ni, insya-Allah. Waalaikumsalam. Siapa ada? Kak Ina ada, Kak Hamisah, Kak Wan Hazana ada. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam biasa sahabat, pergilah share kepada banyak-banyak sikit.
Moga-moga apa? Ramai dapat manfaat daripada bimbingan tajwid Ustaz pada pagi ni insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni semua geng-geng apa? Geng-geng Top Fam dengan Sharer ni. Mana orang-orang baru ni Khabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ni semua ni dah ada yang dah sarapan ke? Nak tanya sikit. Kok ada yang dah sarapan ke? Ada yang dah sarapan ke pada pagi ni? Yang dah sarapan minta komen sikit. Dah Ustaz, dah sarapan dah. Share lah sikit sarapan apa. Kan terus saya kan takut jealous pula kan. Saya dah. Okey. Dipersilakan masuk-masuk dulu insya-Allah. Okey, kejap Ustaz pun ada sikit lagi nak share ni. Alright. Alhamdulillah waalaikum. Belum Ustaz. Semua ada nama Ustaz. Betul Kak Rabiah? Semua nama Ustaz kan? Nama online. Belum lagi Ustaz. Amoi dah lapar dah. Tak apalah. Yang lapar perut tu tahan Ustaz. Kita bagi makanan kepada rohani kita. Boleh? Jom. Sambil-sambil kita tunggu sahabat kita yang lain masuk. Ustaz suka nak buka kan? Kita punya selawat tak lain tak bukan selawat daripada siapa? Selawat daripada Tuhan pengetua kita insya-Allah. Kejap Ustaz cari kejap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum sarapan jiwa dulu. Masya-Allah. Betul sahabat-sahabat? Kan? Jom sama-sama sahabat. Kita berselawat. Ikut tune kita punya pengetua Ustaz Anwar insya-Allah. Kejap Ustaz kuatkan sikit. Jom sahabat, sebentar kita tunggu, kita berselawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Together to jannah ya Allah. InsyaAllah sahabat-sahabat, jom sama-sama kita berdoa, kita berselawat, sambil-sambil kita berselawat kepada junjungan Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam masa yang sama kita sedang mengumpul kebaikan insya-Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terima kasih Kak Cahaya Hidupku dan Syed. Saya dah sarapan alhamdulillah from Singapore insya-Allah. Ni geng-geng BSS ramai ni InsyaAllah. Minta maaf hari ni Ustaz ambil masa BSS, masa Ustaz Anwar kita untuk apa? Bagi pengisian tajwid khas untuk sahabat-sahabat. Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Waalaikumsalam. Daripada Riau, Indonesia pun ada. Dipersilakan. Together to Jannah. Betul. Itu kita punya hashtag sahabat-sahabat. Together to Jannah insya-Allah. Selamat pagi dan juga salam Sabtu Ustaz ucapkan kepada semua. Mulakan pagi kita dengan apa? Dengan pengisian rohani. Jom kita berselawat sikit lagi sahabat. Kok ada lagi sahabat kita yang baru masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ustaz ucapkan selamat
pagi dan juga selamat masuk. Selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru masuk. Jangan lupa share dulu kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey, insya-Allah. Get ready dengan kertas, get ready dengan Al-Quran pada pagi ni. Pesan dah siap-siap. Get ready dengan Al-Quran, get ready dengan kertas. Insya-Allah. Ada input yang berguna Ustaz akan sampaikan pada pagi ini. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sebelum mula sahabat-sahabat, Ustaz nak tanya dulu, audio video semua clear ke? Kalau clear minta komen C sahabat-sahabat. Komen C kalau clear. Alaihi wasallim. Takut kok ada gangguan sekejap lagi kan? Yang mana clear komen C. Humma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah semua dalam keadaan yang clear. Audio, video semua clear, okey? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baru-barulah seronok sikit nak belajar nah. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat. Sekejap Ustaz perlahankan sikit kita punya selawat. Alright, dah nak mula ni. Semua dah ready dengan Al-Quran dan juga tu ke? Dah ready dengan Al-Quran dan juga kertas ke? Pen sekali lah. Jangan kertas je tak tahu nak tulis apa. Yang mana dah ready dengan Al-Quran dan juga kertas, komen art sahabat-sahabat. Komen art. Bisalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kuantan clear alhamdulillah. Li ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masya Allah. Alhamdulillah semua orang kata, semua sahabat-sahabat kita dah komen, semua dah kata clear kan. Semua dah kata ready. Alhamdulillah, barulah seronok nak belajar kan. Ni tiba-tiba Ustaz cakap, kejap Ustaz nak cari kertas. Sudah. Masa tu baru nak cari, mulalah duk kaluk ke sana ke sini lah. Alhamdulillah. Kalau semua dah ready, ucapkan alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, sahabat-sahabat. Jom kita mulakan pengajian kita, bimbingan tajwid simple kita special edition pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kita apa? Memberi kita masa, ruang masa dan juga nafas untuk sama-sama kita, bukan untuk sama-sama kita menikmati sahaja sahabat-sahabat, tetapi kita gunakanlah nafas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa cari ibadat? Cari ibadat salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Okey, jom sahabat-sahabat kita kembali kepada studio kita. Boy, studio nama. Biarlah Ustaz nak panggil dia studio. Okey, topik apa yang kita nak belajar hari ni sahabat? Siapa tahu? Hari ni kita akan belajar tentang topik keluarga Pak Mat. Keluarga Pak Mat. Siapa itu Pak Mat tu sahabat-sahabat? Mari saya nak terangkan sikit. Pak Mat ini sebenarnya ada di dalam salah satu topik tajwid kita lah. Salah satu topik tajwid kita pada pagi ini. Keluarga Pak Mat, Ustaz berikan nama. Kejap Ustaz ingat sekejap. Sekejap sahabat-sahabat. Keluarga Pak Mat. Alright. Give me some lighting. Okey, keluarga Pak Mat. Kalau kepada yang dah mendaftar kan, kepada yang dah belajar dengan ustaz dalam tajwid, dia dah tahulah, jadikan ini sebagai pengulangan. Yang mana yang belum mendaftar, jom ustaz akan terangkan. Siapa ni Pak Mat ni? Siapa Pak Mat ni? Pak Mat tempe. Kat Intan kata Pak Mat tempe dah. Okey. Pak Mat ini sebenarnya dia di dalam topik. Mari saya tunjuk sikit. Ini adalah buku yang kita gunakan ketika belajar kan. Buku tajwid. Buku tajwid. Di dalam ni dia ada satu topik yang dinamakan topik mad. Nama topik mad Ustaz. Nampak ni? Pelajaran 7, bacaan mad. Jadi apa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah tak lain tak bukan berkaitan dengan mad. Berkaitan dengan mad. Habis tu Ustaz, kenapa Ustaz bagi nama keluarga Pak Mat? Sebab dia banyak mad yang akan kita belajar sahabat-sahabat. Ada banyak jenis mad yang akan kita belajar. Sebab itu Ustaz gelarkan ni sebagai keluarga Pak Mat untuk senang ingat lah. Untuk sahabat-sahabat senang ingat. Baik tak Ustaz? Baiklah kan. Senyum sikit. Bagi senyum sikit kat Ustaz kepada cakap Ustaz baik tu. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz, Pak Mat ni siapa Ustaz? Pak Mat ni, mat ni apa Ustaz? Jom kita tengok. Pak Mat ni seorang yang sangat pemurah. Dia sentiasa melebihkan sesuatu dan menambahkan sesuatu. Tengok. Pak Mat ni apa sebenarnya? Mat ni. Mat ini sebenarnya membawa maksud lebih ataupun tambah. Pak Mat ni seorang yang pemurah rupanya. Dia selalu melebihkan atau menambahkan sesuatu kan. Orang yang bagi derma RM1, dia bagi derma RM10. Kan? Dia suka menambah-nambah di dalam sesuatu. Dalam erti kata lain, dalam istilah tajwid, mat membawa maksud memanjangkan sebutan suara mengikut kadar harakat yang tertentu. Waalaikumsalam kepada sahabat yang baru masuk. Ustaz, macam mana nak beli buku tajwid tu? Stay tune for the last kak. Ada something yang Ustaz akan bagi tahu for the last, okay? Apa itu mat? Memanjangkan sebutan suara mengikut kadar harakat yang tertentu. Faham ke tidak? Tak faham tak apa. Salin dulu. Yang mana nak screenshot, screenshot. Yang mana nak salin, boleh salin. Jadi kalau Ustaz sebut mat tu apa Ustaz? Jangan tanya Ustaz, hukum mat apa? Sudah. Mat bukan hukum. Dia apa? Sebutan suara ni sahabat-sahabat. Memanjangkan sebutan suara mengikut kadar harakat. Contohnya lah, sebagai contoh. Ini bunyinya apa? Kan? Kalau Ustaz tambah lagi belakang jadi panjang sikit, betul? Ustaz tambah lagi. Bunyinya panjang lagi. Tambah lagi bunyinya sebab itulah sahabat-sahabat, dekat poster Ustaz tulis apa? Edisi Pak Mat 6H. Ustaz tulis kan? Panjang HAAA itu. Sebab apa? Sebab inilah. Apa itu mat? Memanjangkan sebutan suara 6H. 6 apa sahabat-sahabat? Cuba komen sikit. 6H.
Kan Ustaz dah beritahu dah. Itulah maksudnya. Bukan saja-saja Ustaz buat poster tu, sahabat-sahabat. Ada maksud tersendiri tu. Alright. Okay. Bila dah tahu apa itu mad, jom kita tengok. Kenal pula. Rupa mad ni macam mana pula kan? Rupa mad ni macam mana pula? Adakah bentuk segitiga ke kan? Bentuk petak ke? Ke huruf apa? Huruf ta ke? Macam mana bentuknya pula? Huruf mad ni ada 3 sahabat-sahabat. Ada 3 jenis huruf mad ni. Apa dia huruf mad tu? Huruf mad ni ada 3. Apakah hurufnya? Huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Sekejap Ustaz ataskan sikit. Tak berapa nampak. Baru terang nampak. Jom sahabat-sahabat. Sama dengan Ustaz sebut. Yang mana boleh tulis komen tu, komen sikit. Apa huruf mad? Ada apa? Ada 3. Apakah hurufnya? Huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Ada 3 huruf mad. Huruf alif, huruf waw ataupun huruf ya. Okey. Nanti kita akan tengok lagi macam mana cara nak menyebut kalau kalau memanjangkan sebutan suara bagi huruf alif. Macam mana nak sebut tu? Ataupun memanjangkan suara bagi huruf waw ataupun huruf ya lah. Okey. Tapi fokus Ustaz hari ni adalah apa? Adalah pada topik edisi 6H. Sahabat-sahabat. Edisi apa? 6H. Sahabat-sahabat. Okey. Tapi Ustaz bagi review sikit lah kan. Preview sikit lah. Keluarga Pak Mat ni walaupun kita nak belajar pada topik 6H sahaja sahabat-sahabat, ada benda yang kita kena tahu. Ada benda yang kena tahu. Kan? At least orang kata, kenalah tahu macam mana keluarga Pak Mat tu kan. Ada berapa huruf Pak Mat tu? Huruf Pak Mat Ustaz kata ada berapa? Ada 3. Iaitu alif, waw dan juga ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang tolong tu. Mari Ustaz pin sikit lah. Siapa ni? Alif, waw, ya. Ustaz pin sikit. Terima kasih sahabat-sahabat. Okey, dah pin dah sikit. Huruf alif, waw dan juga ya adalah huruf mad. 3 sahaja. Ustaz, kalau huruf jim Ustaz, jim. Jim. Huruf mad tak Ustaz? No, sahabat-sahabat, bukan. Nak tanya lagi? Tanyalah lagi. Huruf apa lagi? Ustaz, kalau huruf ta, Ustaz, huruf ta. Huruf ta dekat huruf mad. Bukan sahabat-sahabat. Ustaz dah kata dah. Anak murid siapa tak dengar ni? Ada 3 sahaja huruf mad. Apakah dia? Iaitu huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Betul. Huruf apa? Ya, betul. Huruf ya. Ada 3 huruf mad. Alif, waw dan juga ya. Ada yang mengatakan cara nak senang ingat. Awi Ustaz. Terpulanglah. Kalau yang perempuan sebut awi kan. Kalau yang lelaki sebut ayu. Terpulanglah. Jangan dengar rumit sudah. Kan gaduh pula. Tak pasal. Okey. Gurau sahabat-sahabat. Selora. Okey. Jadi berbalik kepada keluarga Pak Mat. Keluarga Pak Mat ni macam mana? Keluarga Pak Mat ni ada berapa Ustaz? Keluarga ni ada 12 sahabat-sahabat keluarga Pak Mat ni. Ramainya keluarga Pak Mat. Ya sahabat-sahabat. Ramai keluarga Pak Mat ni. Ada 12 semua sekali. Yang Ustaz sebut sikit ni. Dia ada mat asli, ada mat badal, ada mat tamkin, ada mat iwad, ada mat jaiz, ada mat wajib, ada mat silah, ada mat apa lagi? Macam-macam lah. Ada 12 jenis mad. Tetapi dalam 12 ni dia terbahagi kepada 4 kategori. Terbagi kepada 4 kategori. Betul, keluarga besar Pak Mat. Siapa kata keluarga besar tu? Kak Zalah kata keluarga besar. Okey. Rumit sama ngaji ni alhamdulillah tak jealous lah kalau rumit sama ngaji tu. Okey. Mat ni ada 12 jenis mat. Diterbahagikan kepada 4 kategori. Ada yang kategori 2 rakaat.
Ada yang kategori 4 harakat. Ada yang kategori 5 rakaat. Ada yang kategori 6 harakat. Betul? Waalaikumsalam kepada sahabat yang baru masuk. Meh dipersilakan. Yang baru masuk jangan lupa ambil kertas dan juga Quran. Get ready, siap-siap. Okey? Okey, dapat? Okey. Jadi ada berapa? Ada berapa kategori semua sahabat-sahabat? Ada 4, kan? Ada yang 2. Ada yang 4. Ada yang 5. Ada yang 6. Keluarga besar. Betul, keluarga besar ni sahabat-sahabat. Kadang-kadang rakaat pula begini. Tersilap. Harakat. Minta maaf. Harakat. Nak tengok aja, takut ngantuk dah. Manalah tahu pagi-pagi ni kan duduk baju. Wah, ngantuk Ustaz. Ustaz buat kelakar lah sikit. Okey. Ada yang 2 harakat. Ustaz panggil dia sebagai 2 series. Yang muda-muda sikit lah. Muda-muda sikit. Yang 4 series. Okey. Yang veteran sikit. Jadi, tapi fokus Ustaz pada hari ni adalah di sini. Yang 6 harakat, sahabat-sahabat. 6 harakat. 6 harakat ni ada berapa pula? Kan? Kan Ustaz kata mat ada berapa? Ada 12 semua sekali, betul? Ada 12. Dia terbahagi dalam 4 kategori. Kat sini adalah sikit. Sini ada dalam berapa? 7. Sini ada 7. Sini ada berapa? Sini ada berapa? Sini ada berapa? Nanti akan bagi tahu. Dalam mat 6 harakat ni ada berapa? Ada 4 semuanya sekali, sahabat-sahabat. Tak nampak sekejap lagi. Ada 4 semua sekali di dalam kategori mat 6. 6 apa? 6 harakat. Ada 4 mat yang terlibat dalam 6 harakat. Okey, cover line nampaknya Ustaz. Of course, Abang Razali. Kan? Macam tak biasa dengan Ustaz. Okey. Dalam mat 6 harakat ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Apa dia nama dia? Jom tengok yang pertama. Yang pertama dinamakan mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Sekejap lagi Ustaz beritahu macam mana nak tengok mad arid lisukun, kan? Macam mana nak mengenal mad arid lisukun tu? Apa rupa bentuk mad arid lisukun tu? Yang kedua yang Ustaz akan sentuh pada pagi ni adalah mad lin. Mad lin. Ustaz tahu ramai yang dah tahu sedikit macam mana mad lin, kan, yang selalu Ustaz Anwar kita duk sebut kan pagi-pagi dalam BSS kan. Tapi tak apa, insya-Allah. Jadikan pagi ini bersama dengan Ustaz sebagai pengulangan dan juga pengukuhan tentang ma'arid lisukun, tentang maklin. Dan Ustaz rasa yang ni jarang Ustaz Anwar kita sentuh, iaitu mad farqa. Mad apa? Mad farqa. Apa itu mad farqa? Sabar Ustaz. Sat lagi kita sentuh keluarga Pak Mat nama farq ni Dan yang keempat yang kita akan sentuh adalah mad lazim. Apakah yang dimaksudkan dengan lazim tu? Apakah yang dimaksudkan dengan farq tu? Kita akan sentuh one by one. Okay? Just stay tune with me, okay? Boleh sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat bolehlah nak pergi share sikit lagi tu. Kan? Baru 1.4. Kita jadikan hari ni terbaliklah. 4.1, okay? Macam? Boleh tak sahut cabaran tersebut? Okey, sahabat-sahabat, jom. Kita pergi kepada keluarga Pak Mat. Sekejap, Ustaz nak unzoom sikit supaya nampak gambaran jelas apa yang Ustaz dah sentuh tadi. Okey. Okey, kita bagi besar sikit. Sekejap je. Nak screenshot sahabat-sahabat boleh. Ini adalah yang kita akan belajar saat lagi. Keluarga Pak Mat. Apa itu mat? Lebih, tambah. Huruf mat ada berapa? 3. Alif, waw, ya. Ada berapa huruf mat ni? Macam mana? Mat ada 12 jenis. 12 jenis yang mana yang kita akan belajar dalam buku ni, sahabat-sahabat. Yang kita akan belajar dalam buku Tajuk Al-Baghdadi. Kepada yang mendaftar. Sebenarnya mat sangat banyak lagi dalam perbahasan ulama'-ulama' qura'. Tetapi itu adalah asas. Asas kepada pelajaran Pak Mat. Yang mana kita akan belajar di dalam buku tajwid tersebut. InsyaAllah. Okey. Jadi, mat ada 12 jenis terbahagi kepada 4 kategori. Kategori 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat dan juga 6 harakat. Tapi pada pagi ini saya akan fokus kepada mat edisi 6 sahaja. Okey? Edisi 6
harakat sahaja. Mad apa yang ada dalam 6 harakat tu? Ada 4. Yang pertama dinamakan mad arid lisukun. Yang kedua dinamakan mad lin. Yang ketiga dinamakan mad farq. Dan yang keempat dinamakan mad lazim. Okey. Alright Ustaz. Zoom balik. Jom kita masuk kepada keluarga Pak Mad yang pertama. Apakah dia? Mad arid lisukun. Get ready sahabat-sahabat? Anda get ready dengan kertas dan juga Al-Quran? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nak mula dah ni, insya-Allah. Jeng 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 jeng. Mad arid lisukun. Nampak tak? Mad arid lisukun. Ini tengok ni, Ustaz dah tulis ni kod Arab ni. Nak tahu, nak suruh dapatkan sebutan yang paling tepat sahabat-sahabat. Ni dia sebut mak arik. Ingat tertarik ke apa? Tahulah pagi-pagi duk lapar dah. Okey. Bukan arik tu. Arid. Jom kita baiki sebutan kita. Nak panggil nama orang, contohlah contoh. Ini kan Ustaz kata keluarga Pak Mat kan. Samalah juga nama Mat ni bukan Mat Arik lisukung. Ini bukan buah sukung kan. Contohlah kalau kita dengar orang panggil nama kita yang bukan tepat. Kan tak seronok kan. Sebagai contoh Ustaz sendirilah kan. Ustaz Khilaf. Sudah. Itu bukan nama Ustaz. Ustaz Khilaf pula. Nama Ustaz Khalaf. Kalau dalam Arabnya Ustaz Khalaf. Barulah sedap. Ni samalah juga dalam kes mad arid ni. Arid. Sebutan yang tepat. Mad arid lisukun. Jom sama-sama dengan Ustaz. Sebut dengan betul. Sedia, mula. Mad arid lisukun. Ni kod Melayunya. Mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Kan? Tak kenal maka tak cinta. Nak bercinta kenalah tahu namanya. Betul ke tidak? Okey. Jadi mad arid lisukun ini di dalam bahasa, kalau kita diterjemahkan, mad yang datang arid lisukun disebabkan sukun. Mad yang datang disebabkan sukun. Sukun tu apa pula sahabat-sahabat? Sukun itu adalah waqaf ataupun berhenti. Itu maksud sukun. Sukun tu membawa maksud waqaf ataupun berhenti. Berhenti bila? Sukun ataupun berhenti ataupun waqaf pada akhir perkataan. Sukun iaitu berhenti ataupun waqaf pada akhir perkataan. Okey. Dan share terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz pun ucapkan terima kasih sahabat-sahabat kepada yang share. Kan? Tu ada Kak Eli, kita dah tag lagi sahabat-sahabat kita lain. Boleh, tak ada masalah. Apa itu sukun sahabat-sahabat? Sukun tu apa? Sukun itu membawa maksud waqaf ataupun berhenti pada akhir perkataan. Akhir perkataan. Apa itu akhir perkataan sahabat-sahabat? Cepat, siapa boleh jawab? Apa itu akhir perkataan? Macam mana tu kan? Tu. Macam mana? Ustaz dah tulis dah tu. Macam mana akhir perkataan tu? Sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Ustaz bawakan contoh yang mudah, yang dekat dengan sahabat-sahabat. Apa dia? Sahabat-sahabat kan selalu kan, tiap-tiap malam kan. Ni semua geng-geng gam ni kan. Geng-geng gam ni tak ada kacau ni. Samalah juga dengan geng-geng Pak Mat 6 series ni. Tak ada kacau ni. Apa dia? Geng gam selalu duk baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Betul? Jadi Ustaz bawakan contoh daripada surah Al-Mulk. Yang mana ada Al-Quran. Sahabat-sahabat boleh buka. Tak ada Al-Quran pun tak apa. Ustaz tunjukkan contoh Ustaz dulu. Ustaz bawakan contoh di dalam ayat 5 surah Al-Mulk. Muka surat 562. Yang kita duk baca malam-malam. Kan? Ayat 5 surah Al-Mulk. Muka surat 562. Sahabat-sahabat. Dah baca tiap-tiap malam kan surah Al-Mulk. Apa ayat 5? Kepala ayat 5. Apa dia? Cepat. Siapa boleh jawab? Kepala ayat 5 apa dia?
Ulanglah. Tabarakallazi. Lambat sahabat-sahabat. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Betul sahabat-sahabat. Terima kasih kerana membaca bersama dengan Ustaz. Duk baca tiap-tiap malam kan. Kena tahulah ayat 5 apa dia kan. Barulah sedar tak sedar kita dah ngapal ayat 5 surah Al-Mulk. Apa dia ayat 5 lagi sekali? Jom sama-sama dengan Ustaz. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ini contoh. Habis tu, kat mana ma'arid lisukun tu Ustaz? Jom, kat mana ma'arid lisukun? Ustaz tak nampak saya duduk belakang. Halu tulisannya. Kak jangan duduk belakang. Kepada yang tak nampak, mai duduk depan. Kalau seat depan penuh, naik tingkat 1. Naik tingkat 1. Tapi yang penting duduk depan juga. Tingkat 1 penuh. Disebabkan 1.5K kan. Naiklah tingkat 3 terus. Naik tingkat 3 terus, duduk depan juga. Jangan duduk belakang. InsyaAllah. Duduk atas tak apa, senang boleh zoom ke bawah. Okey. Ni. Rujuman lisyayatin. Surah Al-Mulk, muka surat 562 ayat yang kelima. Habis tu, kat mana ma'arid lisukun Ustaz? Mana tak nampak pun. Ni, kan Ustaz dah kata, apa itu ma'arid lisukun? Mad yang datang disebabkan sukun. Apa itu sukun? Berhenti, waqaf. Kan kita nak berhenti kat sini kan? Cuba tengok betul-betul. Macam mana sepatutnya? Rujumal, masuk. Lisyayatini. Kan? Tapi disebabkan kita nak berhenti, kita nak waqaf, jadi ni dah tak bunyi. Kita matikan ni, betul? Jadi mati. Jadi, kat mana? Kat sini, sahabat-sahabat. Kat sini. Macam mana pula Ustaz cara nak mengenal ma'arid lisukun tu? Ada 3 syarat nak mengenal ma'arid lisukun. Ada 3 syarat nak mengenal ma'arid lisukun. Apa dia? Ini dia syarat yang pertama. Yang pertama, ada huruf mad. Ada huruf mad. Itu cara nak mengenal ma'arid lisukun. Yang pertama mesti ada huruf mad. Apa huruf mad dia? Kan Ustaz kata huruf mad ada 3 kan? Apa dia? Alif, waw dan juga ya. Betul? Huruf mad ada 3. Alif, waw atau ya. Jadi dalam konteks ayat tersebut, jom kita tengok. Ada berapa huruf mad tengok? Rujuk. Okey, ni 1 Ustaz huruf mad. 1. Okey, betul. Tak salah pun. Betul. Syaya. Ni Ustaz ni alif ni. Huruf mat juga. Okey, betul. Tak salah. Betul. Ya. Ya ni pun huruf mat juga. Betul. Jadi Ustaz ada 3 Ustaz huruf mat. Macam mana ni? Mana satu ma'arid lisukun Ustaz? Jom kita tengok. Yang kedua. Syarat yang kedua. Ada huruf selepas huruf mat. Okey. Wow. Selepasnya ada mim. Ada Ustaz? Ada. Alif ni selepasnya ta. Ada Ustaz? Ada juga. Ya, selepasnya ada huruf nun. Ada juga Ustaz. Habis tu, macam mana? Kembali ke balik soalan. Macam mana? Mana ma'arid lisukun Ustaz? Tengok syarat yang ketiga pula sahabat-sahabat. Apa dia syarat yang ketiga? Nak waqaf ataupun berhenti pada bacaan. Kan? Sukun tadi kan? Mat yang datang disebabkan sukun. Kita nak berhenti. Ada huruf mat, ada huruf selepas huruf mat. Adakah kita nak berhenti dekat sini tadi sahabat-sahabat? Kita nak berhenti kat sini ke? Tak. Kan? Kita tak berhenti kat sini. Ni, ada huruf mat, ada huruf selepas huruf mat. Adakah kita nak berhenti dekat sini sahabat-sahabat? Ni, syayat. Berhenti kat sini ke? Tak, kita tak berhenti kat sini. Ada huruf mat, ada huruf selepas huruf mat. Dan kita nak berhenti kat sini, betul? Jadi kat sinilah dinamakan ma'arid lisukun. Kat sini dinamakan ma'arid lisukun. Pada perkataan ni, tin. Tin. Jadi? Jadi macam mana? Jom kita ikut. Ni. Pusing. Tang. Macam mana cara nak bacanya? Cara nak bacanya adalah, dengar betul-betul cara Ustaz baca. Lisyayatin.
Lisyayatin. Boleh sahabat-sahabat? Lisyayatin. Pada perkataan tin ini, sebenarnya dia ada beberapa cara nak baca. Beberapa cara nak baca. Boleh dibaca dengan 2 harakat. Boleh dibaca dengan 4 harakat. Dan juga boleh dibaca dengan 6 harakat. Boleh? Okey, jom Ustaz bawakan contoh di dalam Al-Quran. Ustaz ambil ayat ni. Ni. Ada disclaimer sikit. Bacaan 2, 4 atau 6 adalah pada bacaan mat tu. Ni kat sini. Yang ni kat sini. Ni. Bukan dekat sini sahabat-sahabat. Bukan kat sini. Buat kat sini jam lah. Lisyayatin. Ataupun lisyayatin. Jam. Bukan kat sini sahabat-sahabat. Bukan kat sini yang kena panjang tu. Bukan kat sini yang kena mat tu. Kat sini pada huruf ya. Lisyayatin. Kalau 2. Kalau 4. Lisyayatin. 4. Kalau 6. Lisyayatin. Boleh baca dengan 2, 4 ataupun 6. Okey. Jom Ustaz akan bawa satu lagi contoh pada ayat yang sama. Kalau sahabat-sahabat perasan. Contoh. Tengok ni. Al-Quran. Kejap. Okey. Al-Quran Ustaz ni kan. Ayat yang kelima. Mana ayat yang kelima? Okey. Nampak penuh kan? Ayat kelima kan? Alright. Ni kat sini tadi kan saya berhentikan. Lisyayatin. Jadi kat mana kena matnya? Kat sini. Contoh. Ustaz ayat ni panjang lah Ustaz. Tak cukup nafas Ustaz. Nak berhenti kat sini boleh tak? Okeylah. Ustaz bagi can lah kan. Ustaz bagi can lah. Faham lah kan. Ustaz, bagilah saya peluang Ustaz. Saya tak cukup nafas. Yelah baiklah. Okeylah kita berhentilah kat sini. Nak berhenti kat sini. Contoh nak berhenti kat situ sebab tak cukup nafas. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Contoh nak berhenti kat situ. Sahabat-sahabat, kalau nak berhenti kat sini, boleh jadi ma'arid li sukun ke tidak? Sudah. Cuba sahabat-sahabat komen dulu. Boleh jadi ma'arid li sukun tak kat sini? Saya nak tengok ada sahabat-sahabat yang salin nota ke tidak. Masih ingat lagi 3 syarat yang Ustaz kata tu? Adakah dia ada 3 syarat tersebut? Kalau ada 3 syarat, tengoklah boleh jadi ke tidak ma'arid li sukun. Tak boleh. Kata tak boleh. Kak Salman kata tak boleh jadi ma'arid li sukun. Jadi yang lain, boleh jadi ma'arid li sukun tak kalau nak berhenti kat situ? Cik Umi kata tak boleh juga. Boleh? Jeng. Siapakah yang betul? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sudah. Gede. Penentuannya. Boleh ke tak boleh sahabat-sahabat? Boleh sebab ada ya. Boleh ke tak boleh? Sikit lagi. Saya nak tunggu jawapan lagi. Gede. Ting. Tak ada 3 syarat. Jom kita tengok. Jom kita tengok sahabat-sahabat. Jom kita tengok. Adakah ia ma'arid li sukun? Ni. Nanti sahabat-sahabat, lepas habis kita punya program, lepas habis kita punya edisi khas ni kan, joinlah sahabat-sahabat. Joinlah kelas tajwid. Ustaz kata apa? Ibarat kata Ustaz Anwar, insaf lah. Dengarlah jawapan Ustaz nanti boleh ke tak boleh. Nanti Ustaz, apa-apa jawapan dia Ustaz kata apa? Insaf lah. Okey. Okey, jom kita tengok. Ustaz bawakan tepi-tepi senang kan. Okey. Jom, Ustaz kata apa syarat-syarat dia? Yang pertama, ada huruf mat. Ustaz kata kan? Ada huruf mat. Jom kita tengok. Ada tak huruf mat? Ni huruf mat. Okey lah, ada 2 Ustaz huruf mat. B so ni 1 huruf mat Ustaz. So panjang. B K. 2 huruf mat. Betul? Okey, betul. Okey, yang kedua. Ada huruf selepas huruf mat. Ada huruf selepas huruf mat. Kan? Ada huruf selepas huruf mat. Okey. Ada tak huruf selepas huruf mat? Aduh Ustaz, kalau B maso selepasnya huruf ba, B. Kalau B ada Ustaz, huruf ha selepas huruf mat. Dan Ustaz kata syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga, nad, waqaf ataupun berhenti pada bacaan. Inilah sahabat-sahabat. Okey. Ni, kan kita nak berhenti Ustaz kata kat sini.
Kalau kita berhenti macam mana Ustaz kita baca? Adakah kita baca walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha? Macam tu ke berhenti sahabat-sahabat? Kalau sahabat-sahabat kata berhenti kat sini kenapa tak berhenti ni? Lisyayatini. Ustaz kat sini sebab berhenti kita berhentilah syayatin. Habis tu samalah kat sini. Kan? Bimasabih. Berhenti kat sini. Okeylah, tak percaya. Jomlah contoh. Wa'atadna lahum azabas sa'iri. Kenapa tak berhenti macam tu? Dah Ustaz sebab berhenti kita kena matikanlah hujung sa'ir. Samalah kat sini. Kita nak berhenti. Jadi kita sukunkan dia. Kalau nak berhenti kita sukunkan dia. Betul? Sebab itulah dinamakan mad yang datang disebabkan sukun. Mad yang datang disebabkan sukun. Jadi jawapannya adalah ya sahabat-sahabat. Ini adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Jadi boleh baca dengan berapa cara? Boleh baca dengan 3 cara. Boleh baca dengan 3 cara. Nak berhenti dengan 2 harakat pun boleh. Nak berhenti dengan 4 harakat pun boleh. Nak berhenti dengan 6 harakat pun boleh. Contoh Ustaz buat 2 Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. 2 ataupun 4. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. 4. Ingat, spicy. Bih. Kalau 6. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Okey. Bih. Panjangkan lagi. Bimasabih. Ye betul. Kepada yang tak betul pun ye juga. Sebab apa? Sebab anda dah dapat yang betul. Alhamdulillah. Okey. Yang penting, apa yang penting? Yang penting kerja sama. Tak. Yang penting ada 3 syarat tu. Nampak tak Ustaz senyum? Tak kiralah sahabat jawab tadi betul ke tak betul. Yang penting apa? Yang penting ada 3 syarat tu. Senyum. Senyum sikit bersama dengan Ustaz. Alright. Barulah jadi awet muda kan? Apa syaratnya? Jom ulang lagi sekali. Sahabat-sahabat boleh salin. Yang pertama syarat ni ada huruf mad. Sama ada alif, waw atau ya. Yang kedua, ada huruf selepas huruf mad. Yang ketiga, nak wakaf atau berhenti pada bacaan. Ustaz tahu kadang-kadang semua anggap macam ni. Ustaz, ujung ayat tu mad arid lisukun lah. Betul, memang ujung ayat mad arid lisukun. Tapi, bukan semua hujung ayat adalah mad arid lisukun. Kan? Dan bukan tak semestinya kalau tak hujung ayat tak mad arid lisukun. Anda understand. Alhamdulillah. Okey. Dah selesai topik mad arid lisukun. Ustaz kata tadi apa? Ni kan Ustaz kata kan? Ada mad arid lisukun. Oh, blur pula. Sekejap. Okey. Mad 6 harakat ada mad arid lisukun. Kita pergi kepada mad yang kedua. Mad lin. Selesai dah mad arid lisukun. Nak buat apa pula? Nak buat apa? C beside. Tengok sebelah. Tengok sebelah, masuklah topik yang kedua kita, iaitu topik mad lin. Alhamdulillah. Kejap saya tutup Quran kejap. Okey. Masuk topik yang kedua, mad lin. Sahabat-sahabat, boleh dah ready semua topik mad lin? Alhamdulillah, terang lagi bersuluh Kalau tidak wakaf maka hukumnya betul Kak Wan Umi, betul. Okey, anda seteng. Okey, topik yang kedua, mad lin. Mad lin tu apa dia pula? Tengok tu tangan Ustaz, lembut je kan. Okey. Lin, apa maksud lin? Siapa nama lin, angkat tangan sikit. Angkat tangan sikit siapa nama lin? Lin. Oh, Kak Lin. Kak Lin dah ready. Alhamdulillah. Macam mana nak join Tuan Azhar Sahabat? Stay for the last. Okay? Jangan tinggalkan Ustaz. Stay for the last. InsyaAllah Ustaz akan beritahu. Ustaz, nanti nota ni boleh snap gambar tak? Update kat public. InsyaAllah. InsyaAllah. Ready? Waalaikumsalam kepada yang baru masuk. Okay. Mak Lin. Lin, apa maksud Lin? Lin membawa maksud lembut ataupun lunak. Ataupun dalam ketika mudah pada membacanya, pada ketika berhenti bacaannya. Nampak tak ni kena highlight ni. Sahabat-sahabat, yang ada highlighter ni ber-highlight.
Bukan lighter, ada highlighter. Dia ada lighter kan, jadi lain kerja lain pula nanti. Ni berhenti pada bacaan. Highlight besar-besar kat sini. Ni. Ini point dia ni. Ini penting ni. Berhenti pada bacaan. Itu baru dinamakan matlin. Okey. Matlin baca dengan lembut. Okey, pronounce likely. Oh, Ustaz seronok lah dengan ayat ni. Pronounce likely. Ibarat kata Kak Masitah. Betul. Okey. Matlin. Apa maksud dia? Lembut ataupun lunak ataupun mudah ketika kita nak berhenti bacaannya. Macam mana pula Ustaz? Macam mana dia terjadi Ustaz? Hanya terjadi pada dua keadaan. Iaitu ketika mana huruf waw ataupun huruf ya yang ada tanda mati di atasnya. Yang ada tanda mati di atasnya. Huruf waw yang sukun ataupun huruf ya yang sukun yang ada tanda mati ni. Ni. Nampak tak ni? Ini tanda mati sahabat-sahabat. Okey. Okey. Amboi ramai nak nota Ustaz. Cantik benar ke nota tu? Biasa-biasa je sahabat-sahabat kan. Okey. Berlaku hanya pada waw ataupun ya yang mati. Sebagai contohnya lah. Sahabat-sahabat buka balik. Geng-geng buka balik. Ustaz bawakan contoh di dalam surah Al-Mulk lagi. Senang kan? Sebab kita baca tiap-tiap malam kan? Ayat 11 surah Al-Mulk, muka surat 562. Okey. Ayat 11 surah Al-Mulk, muka surat 562. Yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran. Okey. Sahabat-sahabat duk baca tiap-tiap malam surah Al-Mulk, muka surat 562 ayat 11. Apa mula dia? Cepat. Apa mula dia? Ayat 11. Jumpa tak? Ayat 11. Allahumma salli ala. Ayat 12 lah sahabat-sahabat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum. Ayat 12 sahabat-sahabat. Minta maaf. Nak teka kau orang ustaz pun tersalah. Ayat 12 sahabat-sahabat Ayat 12 bukan ayat 11. Ayat 12. Tersalah. Okey sahabat-sahabat dah get ready dah. Ayat 12 bukan 11 ni pembetulan. Sekejap ustaz tulis baliklah. Nanti kan tersalah nanti. Ayat 12. Apa mula dia ayat 12? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kat sini sahabat-sahabat. Bil ghaib. Okey, macam mana pula nak mengenal maklin? Ada 3 syarat juga ke ustaz? Syarat-syaratnya adalah seperti berikut. Teneng, ada 4 syaratnya sahabat-sahabat. Ada 4 syaratnya sahabat-sahabat. Okey. Apakah syarat-syaratnya pula? Yang pertama. Ni ustaz bagi contoh ni dalam konteks ayat ni lah. Ada huruf ya yang mati. Kan ustaz katakan hanya terjadi pada huruf waw atau ya yang mati kan. Dalam konteks ayat ni huruf ya yang mati. Nampak tak kat mana huruf ya? Kat sini huruf ya yang mati dia. Nampak tak dia mati tu? Nampak kan ya yang mati kan? Jadi bila nampak ya yang mati, take note. Jangan biar dia mati dengan keadaan yang kita tidak hiraukan dia. Ambil endah. Ambil peduli tentang ya yang mati. Kerana apa? Kerana di situlah terletaknya matlin. Okey. Jadi, syarat yang pertama, ada huruf ya yang mati. Yang kedua, sebelumnya ada apa-apa huruf yang berbaris atas. Sebelumnya. Mana huruf apa? Kalau dalam konteks ayat ni huruf ghain ni lah. Huruf ghain ni. Gha kan? Huruf tersebut mesti berbaris atas. Mesti sahabat-sahabat. Wajib berbaris atas. Gha. Yang ketiga. Selepasnya ada satu huruf saja. Ini ada satu je. Kalau ada 2 huruf selepasnya tak jadi sahabat-sahabat. Dia mesti satu saja. Okey, satu saja selepasnya. Dan nat waqaf ataupun berhenti pada bacaan. Kita nak berhenti kat sini kan. Contohlah tak cukup nafas ayat yang ke-12 ni kan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Boleh tak? Boleh. Apa syaratnya? Ulang lagi sekali. Yang pertama, ada huruf ya yang mati. Dalam contoh ayat ni lah.
Kan? Sebelumnya ada huruf berbaris atas. Huruf ra kalau dalam konteks ayat ni. Selepasnya ada satu je huruf. Ada satu je, jangan dua. Okay, ada satu je. Dan yang seterusnya nak waqaf ataupun berhenti pada bacaan. Faham ke tidak? Sahabat-sahabat, faham ke tidak? Tak faham? Tak faham lah. Tak faham? Contoh yang lain Ustaz bawakan. Contoh yang lain ni di dalam surah Al-Mulk juga. Muka surat 564. 564 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ini contoh contoh. Faham Alhamdulillah. Mantap sahabat-sahabat, cepat fahamnya. Saya bawakan contoh yang seterusnya. Nak bagi kefahaman lagi jitu. Mana? Okey, kat sini. Alah, tak nampak. Sekejap sahabat-sahabat, Ustaz ataskan sikit. Okey, kat sini. Nampak tak kat sini? Ni contoh contoh nak berhenti kan. Ustaz, saya nak berhenti kat sini boleh tak? Okey, boleh. Contohlah kita berhenti Falamma ra'auhu. Tapi kalau berhenti macam mana? Falamma ra'auhu. Cukup tak syaratnya? Cukup tak syaratnya? Cukup? Nampak tak Ustaz kata? Hanya terjadi pada huruf waw atau ya. Contoh yang ni Ustaz bagi ya kan? Contoh yang ni Ustaz bagi huruf waw. Ni, samalah ni. Samalah ni. Sama. Ustaz bawakan kat sini. Jelas sikit. Ni, ada huruf waw yang mati. Ni, huruf waw yang mati. Syarat yang pertama kan? Syarat yang kedua apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua Ustaz kata sebelumnya ada huruf berbaris atas. Sahabat, kalau dalam konteks ayat ni, huruf apa yang berbaris atas? Kalau huruf alif, sahabat-sahabat komen A. Kalau huruf ra yang baris atas tu, sahabat-sahabat komen R. Nak tengok. Yang mana huruf baris atas sahabat kata tu? Adakah sebelumnya huruf alif ataupun huruf ra? A ke ra? Cuba sahabat-sahabat komen. A ke R? Muka surat berapa? Muka surat 564 kak? Muka surat 564 ayat yang ke-27. Okey. Muka surat 564 ayat yang ke-27. A katanya, betul ke? Yakinnya kamu? Yakinnya kamu? Kak Azhar itu kata, dah kata dah. Yang R pun, betul ke? Kita tunggu dulu sahabat kita yang jawab. Nak tengok. Kan seronok belajar macam ni kan? Tak adalah ngantuk sangat. Okey. Semua. Masya Allah. Semua jawab A ni. Okey, betul lah tu. Jawapan yang tepat adalah A. Kan Ustaz kata, tengok sebelumnya. Janganlah dua belum. Ni Ustaz kata ni. Sebelumnya se je. Satu je belumnya tu. Sebelumnya ada huruf. Jadi satu je lah tengoknya. Sebelum huruf waw ni, tengok se je lah. Jangan jadi dua belum. Okey. Bukan ra. Ni A ni. Huruf A ni mestilah ia berbaris atas. Ustaz katakan. Mesti. Dan syarat yang ketiga. Selepasnya ada satu huruf sahaja. Dalam contoh ayat ni adalah huruf ha ini. Dan kita nak berhenti. Jadi cara bacaannya macam mana? Falamma ra'au. Macam tu. Falamma ra'au. Kalau contoh yang tadi. Rabbahum bil ghaib. Kan lunak, kan mudah, kan senang, kan? Kan lembut bacaannya tu. Rabbahum bil ghaib. Falamma ra'au. Juga sahabat-sahabat. Ni sama macam mad lin, boleh dibaca dengan 2 harakat. Boleh dibaca dengan 4 harakat. Boleh dibaca dengan 6. 6 apa? 6. Betul, boleh dibaca dengan harakat. Pada bacaan lin tersebut. Kat mana yang lin tu? Kat sinilah. Ni. Dekat waw atau ya tu. Ra'au 2. Falamma ra'au 4. 6. Falamma ra'au 6. Okey, boleh? Dah. Settle berkenaan dengan mad lin. Dah settle tentang mad lin. Lepas tu? Lepas tu nak belajar apa pula? Dah settle mad lin. Dah settle ma'arid li sukun. Kita masuk mad yang ketiga. Kan? Apakah nama mad ketiga tu Ustaz kata tu?
Mad yang ketiga dinamakan mad farq. Bila pula? Jap. Mad farq. Okey, dapat sahabat-sahabat. Mad farq. Jap, saya ahli Quran. Okey. Boleh lagi ke ni sahabat-sahabat? Boleh Ustaz. Saya tak ke mana-mana ni Ustaz. Mad farq. Okey sahabat-sahabat. Ustaz bagi sahabat-sahabat masa lebih kurang dalam 10 saat untuk tulis dulu. Mad farq ni apa? Ustaz bagi sedikit nota kat situ. Okey. Nanti Ustaz akan terangkan. Kejap. Ustaz ambil masa 10 saat untuk terangkan apa itu mad farq. Okey. Dah dapat dah mad farq. Dah siap salin? Mad farq. Apakah yang dimaksudkan dengan farq tu sahabat-sahabat? Farq tu membawa maksud beza. Farqun dalam bahasa Arab membawa maksud beza. Ataupun mad farq ni juga boleh dipanggil sebagai mad istifham. Mad istifham. Apakah maksud mad istifham tu? Mad pertanyaan. Mad pertanyaan. Itu maksud dia. Okey, mad pertanyaan. Macam mana pula ni? Ni special sahabat-sahabat. Ni special. Seriously. Sangat special. Sebab apa? Okey. Nanti saya beritahu. Sebab apa dia special? Sebab di dalam Al-Quran sahabat-sahabat, dia hanya ada 3 perkataan sahaja. Masya Allah. Dalam banyak-banyak perkataan di dalam Al-Quran sahabat-sahabat, dia hanya ada 3 perkataan sahaja. Mad farq. Sebab itu Ustaz kata, sahabat-sahabat, kalau jumpa mad farq ni di dalam Al-Quran, treat them specially. Because what? Because it only have 3 words in the whole Quran. And that we call it mad farq. Boleh sahabat-sahabat? Okey. Kejap. Okey, mad farq. Apakah perkataannya? Yang 3 perkataan tu. Ini perkataannya. Perkataan Allah. Ini sahabat-sahabat jarang jumpa. Seriously. Yang kedua, perkataan Az-Zakarain. Yang ketiga, perkataan Al-An. Apa itu Allah tu maksudnya? Allah. Kan Ustaz katakan? Apa yang beza perkataan Allah biasa dengan Allah ni? Kan? Dia membezakan sebab dia dipanggil mad istifham, mad pertanyaan. Jadi pada perkataan Allah ini bukan hanya Allah. Maksudnya apa? Adakah Allah? Macam tu lebih kurang. Nama pun mad pertanyaan. Kan? Jadi kalau kita terjemah kot Melayunya, kalau kita tengok tafsir Al-Quran tersebut, kan? Macam suara cefuan lah. Oh ya ke? Kan? Ni, adakah Allah? Itu maksudnya. Nanti kita tengok contoh dia dalam Al-Quran. Yang kedua, Az-Zakarain. Maksudnya apa? Adakah 2 jantan itu, itulah bukan 2 lelaki. Ini dalam Al-Quran ni, ini tafsir Ustaz ambil betul. Adakah 2 jantan itu, dia membawa maksud apa? Kat mula-mula ni, ni mula-mula ni membawa maksud apa? Pertanyaan. Sebab itu Ustaz kata mad istifham. Mad mempertanyaan, memperbezakan. Memperbezakan apa? Memperbezakan jantan, 2 jantan dengan adakah 2 jantan? Itu. Faham tak? Okey, ini. Al-an, adakah sekarang? Itu maksudnya. Okey, boleh sahabat-sahabat? Alright, jom kita tengok. Membawa maksud adakah? Adakah? Apa yang special sangat tu? Ustaz kata sebab dia 3 perkataan sahaja di dalam Al-Quran. Apa perkataan dia? Salin sahabat-sahabat, salin. Sili-sili, sangat kena salin. Perkataan Allah, perkataan Az-Zakarain dan juga perkataan Al-Ana. Itu perkataan 3 word special. Okey, jom kita tengok contoh di dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat dah ready dengan Al-Quran tau. Ingat apa dia pesan Ustaz? Baca dengan 6 harakat tahu sahabat-sahabat. Kita kan dalam topik 6H kan. 6H. Jadi baca dengan 6 harakat tahu sahabat-sahabat. Ingat tu Ustaz pesan ni baca dengan 6 harakat tahu.
Okey, jom kita tengok contoh yang pertama. Ustaz bawakan contoh ini. Sahabat-sahabat boleh buka surah Al-An'am ayat 143 dan juga surah Al-An'am ayat 144. Kedua-dua ni ada pada muka surat 147. Ustaz kata ada 3 perkataan. Betul lah. Tak salah. Ada 3 perkataan sahaja di dalam Al-Quran. Saya ulang sikit. Sahabat-sahabat boleh buka dulu muka surat 147. Muka surat 147. Boleh buka dulu. Sementara Ustaz terangkan. Hanya ada 3 perkataan. Apa perkataannya? Allah, Az-Zakarain dengan Al-An. Tetapi walaupun 3 perkataan, dia berada pada 6 tempat. Faham tak sahabat-sahabat? 3 perkataan di dalam Al-Quran, tapi dia berulang-ulang. Dia ada pada 6 tempat di dalam Al-Quran. 3 perkataan, 6 tempat. Jangan keliru tu. Jom kita tengok muka surat 147. Sahabat boleh buka, dah buka dah. Muka surat 147 ayat 143 ataupun senangnya baris yang kedua dan juga baris yang keempat. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Baris yang kedua dan juga baris yang keempat. Langsung tak dapat salin, tak lengkap, tak sempat. Oh ya ke? Tak apa. Nanti akak boleh tengok ulangan. Okey, surah Al-An'am ayat 143 dan juga ayat 144. Baris yang kedua dan juga baris yang keempat. Macam mana cara bacanya sahabat-sahabat? Ini confirm ni confirm. Mesti ada yang salah kalau Ustaz suruh baca ni kan. Dah. Okey, ni contohnya. Baris yang kedua. Sekejap, terskan sikit. Ni baris yang kedua. Nampak tak ni? Sahabat-sahabat nampak tak? Harap clear kot. Ni. Macam mana cara bacanya? Qul Az-Zakarain ke macam mana? Kena baca panjang A ni dulu. Nampak tak ni ada misai Pak Abu? Ustaz tunjuk kat sini lah. Sahabat-sahabat tengok Quran Ustaz tunjuk kat sini. Senang Ustaz nak conteng. Okey. Nampak tak ni? Nampak tak ni misai Pak Abu? Misai Pak Abu dalam konteks mad farq mestilah dibaca dengan 6 harakat. Okey? 6 harakat. No less than that. Only 6. Okey? 6 harakat. Jadi, ni. Nak bagi senang lah. Nak bagi senang kat sahabat-sahabat. Saya tulis Ni. A ni kan? A. A kalau kita terjemah ikut abjad apa? A lah kan? A. 6 harakat. Panjangkan dulu. Panjang. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi 6. Cukup 6. Barulah masuk za ni. Tetapi sahabat-sahabat, jangan masuk macam tu je. Zakaraini. Mana maunya. Mana maunya. Tak boleh baca macam tu. Ni, nampak tak ada apa ni? Das auto. Ni kan ada das auto. Jadi kena tambah lagi Z kat sini. Kan? Jadi panjang dulu. Ni. Az-Zakaraini. Kalau di dalam Al-Quran baris yang kedua tu Qul az-Zakaraini harrama amil dan seterusnya. Boleh? Janganlah O bukan O. Ni Ustaz tulis A ni kan A bukan O. Qul O. Apa O? A. Lagi sekali Ustaz baca. Sahabat-sahabat boleh tengok Al-Quran muka surat 147 baris yang kedua. Qul az-Zakaraini. Macam tu cara bacanya. Jom sama-sama dengan Ustaz lagi sekali. Jom sama-sama dengan Ustaz. Sahabat boleh tengok Quran baris yang kedua. Muka surat 147. Sedia. Tak nampak panjang-panjang. Ni sebab apa? Sebab panjang A ni Kan? Jangan pancit sampai ke sudah. Aduh. Okey, sama-sama dengan Ustaz. Baris yang kedua. Sedia. Mula. Qul az-Zakaraini harrama. Macam tu. Tapi ingat sahabat-sahabat, Ustaz kata hanya ada 3 perkataan dan ada 2 tempat. Az-Zakarain ada pada 2 tempat. Satu ayat 43 dan juga satu ayat 44. Baris yang keempat. Cuba sahabat-sahabat tengok baris yang keempat. Juga perkataan yang sama. Qul az-Zakaraini. Macam tu. Kan? Dapat? Okey?
Kalau dapat minta sahabat-sahabat komen D, sahabat-sahabat. Dapat komen D. Kalau dapat komen D, insya-Allah. Kita nak masuk kepada yang kedua, yang seterusnya. Contoh ataupun special yang kedua. Pak Abu naik Volkswagen Das Auto. Betul. Betul. Pak Abu naik Volkswagen Das Auto. Ini turbo ni. Dapat. Alhamdulillah. Kak Farida kata, Kak Masita kata, Kak Jizli kata, Kak Nurila kata, di semua dapat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita masuk yang kedua. Masuk yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua apa dia pula, sahabat-sahabat? Contoh yang kedua adalah perkataan ni. Al-ana. Cuba sahabat-sahabat buka muka surat 214 dulu. Surah Yunus muka surat 214 dulu. Sahabat-sahabat buka muka surat 214. Dia ada pada dua tempat. Satu muka surat 214, satu lagi muka surat 219. Okey. Jom kita tengok muka surat 214 dulu. Sahabat dah buka dah muka surat 214. Baris yang ke 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat daripada bawah, sahabat-sahabat. Baris yang keempat daripada bawah. Ini macam mana pula nak baca ni? Macam mana pula? Ni macam biasa. A dulu. Kemudian apa? Kemudian misai Pak Abu. Banyakkanlah A tu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang benar tu. Kan? Jadi, cara baca macam mana? Tapi masuk apa? Masuk kepada huruf lam yang mati ni. Macam mana? Letaklah huruf L. Lam. Al. Panjang dulu. Jangan al. Bukan lam ni yang panjang, sahabat-sahabat. Ni yang panjang. Al. Macam tu. Boleh. Al. Okey, kemudian masuk kepada A. Ni. A ni berapa harakat? 2 harakat. Sebab apa ni ada tanda mat alif ni kan? Blur pula. Okey, ada tanda ni kan? A ni kan? Jadi tambah lagi 2. A. Bila Ustaz tambah, jangan pula pergi baca ala. Bukanlah ala. Al-ana. Al-ana. Boleh sahabat-sahabat? Kalau kita tengok dalam ni surah Yunus ayat yang ke-51 muka surat 214, sahabat-sahabat boleh tengok kat sini kan. Kejap rasa macam nak tunjuk Quran Ustaz. Tak apalah. Okey, nampak tak ni? Ni. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Panjang. Berapa harakat? 6 ha, sahabat-sahabat. Al-ana waqad. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Boleh? Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz kata muka surat 219 kan? Muka surat 219 baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima sahabat-sahabat. Muka surat 219 baris yang kelima. Mana baris yang kelima? Tu nampak tak? Ayat 91 Ustaz kata. Nampak tak ni? Al-ana wa qad asaita. Boleh? Alhamdulillah. Kalau boleh minta komen B sahabat-sahabat. Kalau boleh minta komen B sahabat-sahabat. Dah dapatlah 2 perkataan kan. Ustaz kata hanya ada 3 perkataan tetapi ada pada 6 tempat. Berapa tempat dah kita dah tengok? 2 tempat kan. Pada Az-Zakarain ada pada surah Al-An'am dan juga pada surah Al-An'am ada 2. Kan? Pada perkataan Az-Zakarain juga ada pada 2 tempat iaitu surah Yunus dan juga surah Yunus. Ada pada 2 tempat. Ingat, baca dengan 6 harakat tau sahabat-sahabat. Senyum sikit. Jom kita tengok perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga. Alhamdulillah semua boleh. Alhamdulillah. Perkataan yang ketiga apa? Perkataan yang ketiga perkataan Allah. Juga ada pada 2 tempat. Ustaz ambil satu je contoh. Jom sahabat-sahabat buka surah Yunus. Surah yang sama macam tadi. Ayat yang ke-59. Muka surat 215. Dekat sikit. Sebab yang satu lagi tu jauh kan.
Muka surat 215. Sahabat-sahabat tengok. Ayat yang ke-59. Ada pada perkataan, ada pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sahabat carilah sendiri. Baris ke berapa tu? Lost track dah Ustaz. Okey, yang penting ayat yang ke-59. Okey. Baca dengan 6 harakat. Ingat, terima kasih. Ini macam mana pula nak baca ni? Macam mana? A dulu, sahabat-sahabat. Inilah kadang-kadang. Ini kadang-kadang. Orang macam apa? Allah, bukan O, sahabat-sahabat. Ni A ni. A dulu. Kemudian ada apa ni? Ada ni. Misai Pak Abu. Baca dengan 6 harakat dalam konteks mat farq. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. 6. Barulah masuk kepada Allah. Ni. Allah kita macam mana? A-L-L-A-H kan? Jadi Allahu. Semua beza-beza. Kalau kita tengok yang ni kan. Az-zaka. Ni ada das auto kan? Az-zakara ini. Yang ni al-ana. Yang ni Allahu. Kalau kita tengok baris, Kak Zalina kata baris yang ke-9 ataupun baris yang ke-7 daripada bawah. Terima kasih sahabat-sahabat. Dia boleh jadi macam mana? Boleh jadi ayat tersebut macam ni Ustaz baca Ustaz baca dulu. Qul Allahu azina lakum. Ini bagi ni. Lupa nak tunjuk. Surah Yunus ayat yang ke-59, muka surat 215, baris yang ke-9 katanya. Qul Allahu azina lakum. Boleh? Lagi sekali. Qul Allahu azina lakum. Ada pada dua tempat sahabat perkataan Allah. Ada pada bila? Surah Yunus dan juga surah An-Namlu. Boleh? Kalau boleh, kalau dapat komen B dan juga D sahabat-sahabat. Boleh dan dapat. Komen B dan juga D. BD. Boleh dapat. Komen macam tu. Yang penting apa sahabat-sahabat? Yang penting baca dengan 6 ha tau sahabat-sahabat. Baca dengan 6 ha tau. Jangan baca no less than that. Jangan kurang daripada tu. Alhamdulillah. BND semua boleh dan dapat. Syukur pada Allah. Ada yang komen DB. Dapat dan boleh. Selesai kita mat farq. Kan? Tadi kan Ustaz ada kata kan? Mana? Tak jumpa dah. Ni. Mat 6 harakat ada 4. Mat arid li sukun dah settle. Mat lin dah settle. Mat farq pun dah settle. Kita pergi kepada yang terakhir, iaitu mat lazim. Mat lazim. Apakah itu mat lazim tu? Jom kita tengok mat lazim tu apa dia pula. Mat lazim itu, apakah yang dimaksudkan dengan lazim tu? Jeng. Lazim membawa maksud kebiasaannya ataupun pasti. Ini dalam istilah tajwid, kebiasaannya ataupun pasti. Okey. Dan semua ulama qurra sepakat mat lazim mestilah dibaca dengan 6 harakat. 6 harakat. Okey, boleh? Mat lazim. Apa maksud lazim? Lazim membawa maksud kebiasaan ataupun pasti. Okey. Okey. Jom kita tengok mat lazim tu macam mana pula. Mat lazim terbahagi kepada 2. Mat lazim terbahagi kepada 2. Apakah dia? Mat lazim kalimi, iaitu perkataan kalimah perkataan, ataupun mat lazim harfi, huruf. Mat lazim kalimi ataupun mat lazim harfi terbahagi kepada 2. Dah 8.20. Jap sahabat-sahabat kalau boleh stay with Ustaz for the last Mat lazim terbahagi kepada 2. Mat lazim kalimi dan juga mat lazim harfi. Macam mana mat lazim kalimi tu? Kalimi tu macam mana? Ini cara nak mengenal dia.
Misal Pak Abu berjumpa dengan Das Auto. Misal Pak Abu berjumpa dengan Das Auto. Okey. Macam mana? Dia lebih kurang macam mat farq, betul? Tetapi ini lazim kebiasaannya. Ingat, mat farq itu special Special sebab dia ada apa? 3 perkataan itu saja, sahabat-sahabat. Contoh yang tiap-tiap hari duk baca 17 kali, sahabat-sahabat. Kan? 17 kali duk baca tiap-tiap hari kita baca mat lazim. Ingat Ustaz kata, mat lazim semua ulama, sahabat-sahabat. Kita ni apa taraf dengan ulama ni, kita ujung kuku pun tak sampai, sahabat-sahabat. Ulama kata sepakat 6 harakat. Jadi kita audit balik solat kita tiap-tiap hari duk baca Fatihah. Cukup ke tidak 6 harakat tu? Jangan waladhdallin. Mana maunya? Tak cukup tu. Waladhdallin. Cukupkan kat sini dengan 6 harakat, sahabat-sahabat. 6 apa? 6 harakat tu. Ni kat sini. Boleh? Okey, jom. Kita tengok contoh yang lain. Ustaz, contoh surah Al-Mulk tak ada ke? Ada. Ada contoh surah Al-Mulk, sahabat-sahabat. Buka balik surah Al-Mulk. Ayat 19. Muka surat 563. Ayat 19. Duk baca tiap-tiap malam. Apa permulaan? Ayat 19. Lambat, sahabat-sahabat. Mulaan dia. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbin. Macam tu. Okey. Ini duk baca tiap-tiap malam. Ni tiap-tiap malam pula. Kan? Kalau baca kurang daripada 6 harakat, mana maunya? Kena baca dengan 6 harakat. Sebab apa? Sebab dia mat lazim kalimi. Mat lazim kalimi. Fauqahum so ni, nampak tak ni? So ni. Ni ada misal Pak Abu ni. Misal Pak Abu berjumpa dengan selain daripada huruf hamzah, yang tepatnya lah. Dan ada tanda sabdu ni. Kena baca dengan 6 harakat. Fauqahum awalam yarau ila tayri fauqahum saffa. Tak bolehlah juga sofa. Tak boleh fa. Ni ada ni das auto. Jadi kena soffatin wa yaqbin. Boleh, sahabat-sahabat? Ustaz kata apa? Mesti dibaca dengan 6 no less than that. Okey? 6 harakat sahaja. Ini serius. Okey, 6 harakat saja. Okey, ini contohlah. Contoh Ustaz bagi mat lazim kalimi tadi kan? Mat lazim kalimi. Ustaz kata ada 2 Ustaz, mat lazim harfi. Mat lazim harfi macam mana pula? Mat lazim harfi kebiasaannya dia, bukan kebiasaan lah, sorry, minta maaf. Mat lazim harfi hanya terletak pada pada awal setiap surah. Bukan setiap, 29 surah. 29 surah. Sahabat-sahabat, dalam Al-Quran ada 114 surah kan? Bermula daripada surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Dalam Al-Quran ada 114 surah. 29 daripadanya bermula dengan mat lazim harfi. Macam mana mat lazim harfi tu kat sini? Ni. Ini contoh mat lazim harfi. Harfi tu apa? Huruf. Inilah hurufnya. Ni huruf apa? Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Alif. Ni nampak tak ni? Ni. Ni. Tengok dia jumpa apa? Mana jumpa dengan misal, mana jumpa dengan huruf hamzah? Dia jumpa dengan selain huruf hamzah. Jadi ini dinamakan mat lazim harfi. Alif, lam, mim. Sahabat-sahabat, Ustaz nak bagi tahu. Ada juga. Ni kalau kita tak belajar ni, kita duk baca apa? Alamah. Mana maunya? Ataupun ini. Ala-ro, berat. Orang Terengganu kata berat nanang. Alif, lam, ro. Ataupun ni duk baca tiap-tiap malam.
Yasin. Sin ke sim? Yasin ke Yasin? Sahabat-sahabat cuba teka. Ya dengan N ke dengan M? A ke B? Cuba pilih. A ke B sahabat-sahabat? Cuba komen. Yasin ke Yasin? Okey. Yasin ke Yasin? A ke B? Nak tanya jugalah sahabat-sahabat kita ni kan. Okey. Apa-apa jawapan tu Ustaz terima je dulu. Hanya nama kata N, Sin. A. Semua jawab A ke? Tak nak jawab B ke? Yakin je kamu. Jawablah B. Semua A kalau semua A, Ustaz ucapkan Alhamdulillah. Yang mana yang rasa nak jawab B, insaf lah. Okey. Sebab apa sahabat-sahabat? Ni. Kalau dalam buku tajwid ni sahabat-sahabat kan, kita akan belajar pelajaran pertama. Pelajaran pertama kita akan belajar berkenaan dengan apa? Tengok Ustaz buka Pelajaran pertama kita akan belajar berkenaan dengan nama-nama huruf. Ustaz macam alif batal. Betul lah. Memang kena belajar sejak daripada nama. Sebab apa? Ni. Alif. Nampak tak ni? Alif. Jadi ini dibaca dengan alif. Bukannya alif lam meng. Oi, mana boleh gitu. Bukan alif lam meng. Alif, lam dan juga mim. Alif, lam, mim. Alif, lam, ra. Bukan alif, lam, ra. Ataupun yasin. Bukan yasin. Yasin. Itu yang tepat ni Yasin. Bukan Yasin. Bukan SIM sahabat-sahabat. SIM tu SIM card. Bukan Yasin. SIM tu SIM card ni bukan. Yasin. Okey. Yang jawab A, Alhamdulillah. Yang jawab B, insaf lah. Okey. Okey. Nampak tak misai Pak Abu tu? Nampak tak misai Pak Abu? Ni. Sepanjang-panjang yang ada misai Pak Abu ni. Kalau dalam alif lam mim ada dua kan? Atas huruf lam dan juga atas huruf mim. Kalau alif lam ra atas huruf lam sahaja. Kalau yasin atas huruf sin. Nampak tak misai Pak Abu tu? Jadi bacalah dengan sahabat-sahabat sambung sendiri. Sambung sendiri. Bacalah dengan 6 apa? 6 harakat. Betul sahabat-sahabat. Okey, bacalah dengan 6 harakat. Yasin. Tiap-tiap malam baca kan? Dah, kita dah masuk lapangan. Dah mula dah Yasin. Kita pun ayat pertama. Yasin wal Qur'an. Mana maunya? Mana boleh Yasin aja? Ni, kalau Ustaz nak tulis betul-betul ni, ni macam ni tulisnya. Ya, dua kan? Sebab tak ada misai Pak bukan? Ya. Sin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kalau nak tulis. Yasin. Bau betul. Ni dah tahu dah pukul 8 dah start Yasin, masuk 8.10 itu ayat pertama. Yasin wal Qur'an. Mana maunya tak cukup tu. Kena dengan 6 harakat sahabat-sahabat mat lazim. Alhamdulillah dah. Selesai sudah kita berkenaan dengan topik edisi 6 harakat. Jadinya secara khulasahnya, memang Ustaz ulang sikit pada mula-mula tadi. Ustaz ulang sikit pada mula-mula tadi. Okey, yang mana nak screenshot tu sekejap. Ustaz upkan sikit, tinggi sikit okey. Tahu akan jadi tak nampak, tapi sahabat-sahabat tengoklah okey. Ini. Hari ni kita dah belajar berkenaan dengan keluarga Pak Mat, betul? Keluarga Pak Mat. Alhamdulillah dah selesai berkenaan dengan keluarga Pak Mat. Apa itu keluarga Pak Mat tu? Apakah yang dimaksudkan dengan mat? Sebagai khulasah sahabat, tunggu Ustaz. Mat itu membawa maksud lebih ataupun tambah kan, memanjangkan sebutan suara. Itu yang dimaksudkan dengan mad. Itu kan yang dimaksudkan dengan mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Alif, waw dan juga ya kan? Huruf mad 6 harakat. Fokus kita ada hari ini adalah ada 4. Apa dia? Mad arid lisukun. Betul? Mad arid lisukun. Yang kedua apa lagi selepas mad arid lisukun? Kita ada mad lin. Kan? Mad lin. Yang kita dah belajar tadi. Lembut bunyinya mad lin.
Kemudian yang ketiga kita dah belajar berkenaan dengan mad apa? Mad farq. Mad farq. Dan yang terakhir kita dah belajar berkenaan dengan mad lazim. Alhamdulillah mad lazim dah selesai hari ni. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat sesuatu tak sahabat-sahabat? Kalau dapat minta komen dapat ustaz. Dapat ustaz alhamdulillah. Cakap macam tu. Dapat ustaz alhamdulillah. Saya nak tahu ramai yang dapat ke ramai yang tak dapat. Minta komen dulu sahabat-sahabat. Dapat ke? Ustaz bimbang tak dapat sahaja kan? Kalau dapat, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama Ustaz ucapkan. Best sungguh belajar hari ni. Alhamdulillah. Yang best-best tu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi best tu. Dapat Ustaz. Alhamdulillah. Kejap. Ustaz nak berbalik kepada Ustaz punya muka. Sekejap Ya. Okey. Dapat sahabat-sahabat Alright. Okey. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sesuatu hari ni Okey, jadi sahabat-sahabat, apa yang ustaz nak bagi tahu adalah pendaftaran dibuka kepada yang bertanya, ustaz, macam mana nak dapatkan buku? Macam mana nak belajar? Tak ada masalah. Gelap dah pula, boleh tutup lampu. Jap, nak bagi shining sikit. Jap sahabat-sahabat. Kan cerah itu muka kan. Okey. Kepada yang nak mendaftar kelas tajwid simple kita, yang mana kita akan bimbing belajar ni. Alhamdulillah sekarang ni ustaz nak penuhkan batch yang keempat. Kan? Yang mana yang nak mendaftar kelas tajwid, ustaz dah komen dah kat bawah tu. Yang dekat naklah kelas kertas, kelas tajwid simple. Tengok komen dekat bawah, ustaz ada tuliskan naklah kelas tajwid simple kertas. Ustaz bagi tahu terus yurannya adalah sebanyak 130 termasuk buku. Termasuk buku. Yang mana yang ada buku yurannya hanyalah 110 sahaja. Yang mana dah ada buku yurannya 110 saja. Yang mana tak ada buku 130. Buku kita akan postage. Kelas akan dijalankan. Nak tahu lebih lanjut, klik link. Dan sahabat-sahabat, kat sini ustaz juga nak seru kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sebenarnya ada ramai yang PM ustaz, saya nak belajar ustaz, tapi gaji tak masuk lagi, kekurangan dana. Tak apa. Jadi di sini juga ustaz nak melancarkan satu tabung. Bukan tabung, namanya kitab namanya. Kempen tajuk pengajian. Kempen tajuk pengajian. Jadi sahabat-sahabat yang mana yang nak menyumbang pengajian, sahabat-sahabat kita yang nak join, boleh tengok link kedua kat bawah tu. Perasan tak? Naklah sumbangan pengajian. Ustaz ada letak kat situ. Yang mana nak menyumbang, boleh klik link tersebut. Betul lah. Ustaz, saya tak sempat nak belajar ustaz, tapi saya nak sponsor sahabat-sahabat kita belajar tajwid kan. Jadi boleh klik link tersebut. Boleh klik link tersebut. Yang mana yang nak daftar, klik link yang pertama tu, yang kelas kertas. Apa itu kertas? Kelas tajwid simple. Simple aja ustaz ngajar. Tengok tadi edisi 6 harakat. Senang ke tak? Senang kan? Macam tu lah sahabat-sahabat, ustaz akan ajar dalam kelas. Seriously, happening gila dalam kelas. Tak percaya? Sahabat-sahabat yang dah join kertas, komen sikit. Seronok tak belajar kan? Kita bakar sikit sahabat-sahabat kita yang baru nak join tu kan. Seriously, sangat simple ustaz akan ajar. InsyaAllah ustaz akan bimbing from A to Z, Z to A, patah balik. Okay, alhamdulillah. Jadi apa yang ustaz nak kata, daftarlah segera insyaAllah. Okay. Dan juga lagi yang kedua, ustaz kata yang mana yang nak menaja sahabat kita belajar tajwid ataupun belajar tak kira yang lain, belajar dengan segala pengajian bersama Geng Ngaji Global, boleh klik pada link yang kedua, sumbangan pengajian GNG, Geng Ngaji Global, insyaAllah. Okey, dapat sesuatu sahabat, kalau dapat sesuatu ucaplah alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dapat pengisian rohani kita pada pagi ini. Bolehlah lepas ni kita nak bagi pengisian kepada jasmani kan. Saya dah tahu ada yang lapar perut dah ustaz. Tak apa. Kan? Dah isi rohani, nanti kita bagi jasmani. Okey. Dah 8.35 dah. Minta maaf ustaz ambil terlebih masa sikit. Jangan lupa makan cepat-cepat. Jam 9 pagi kita ada NSK ngaji sampai khatam. Alright. Okey, sekian daripada ustaz. Jom kita doa sikit lah sahabat-sahabat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian daripada Ustaz. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita bertemu lagi dalam special edition pada hari dan juga masa yang lain insyaAllah. Maybe akan ada lagi special edition, maybe tak ada, wallahu a'lam. Sahabat-sahabat, just stay tune dengan kita punya page Gang Ngaji Global. Okay? Jangan lupa follow kita punya page. Okay, insyaAllah. Sekian daripada Ustaz. Maaf andai ada yang terkurang dan maaf juga andai ada yang terlebih gurau. Okay, sahabat-sahabat. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam NSK jam 9 pagi. Ustaz sudahi kita punya special edition pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kerana Al-Quran kita berkawan, kerana akhirat kita bersahabat. Sahabat apa? Sahabat Geng Ngaji Global. Together tu jannah insya-Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi.